13 pencapaian ekonomi utama bagi Tunggak Komuniti Ekonomi ASEAN digariskan berdasarkan 3 strategi teras iaitu pemulihan, kelestarian dan digitalisasi antara yang dikongsikan semasa mesyuarat Menteri-Menteri Digital G20. Mesyuarat yang diadakan secara sidang video di Kementerian Kewangan dan Ekonomi itu merangkumi 4 sesi iaitu transformasi digital bagi pemulihan ekonomi, masyarakat dalam ekonomi digital, membolehkan transformasi digital dan kerajaan digital. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua dalam ucapannya mengongsikan tema kepengurusian ASEAN Negara Brunei Darussalam bagi 2021, We Care, We Prepare, We Prosper. Yang berhormat berkata, dalam teras digitalisasi, kepentingan besar diberikan pada memupuk ASEAN yang berdaya tahan dengan memanfaatkan teknologi baharu. Sementara Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pehin Orang Kaya Seri Setia, Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi mengongsikan Pelan Induk Digital 2025 sebagai panduan keutamaan negara dalam digitalisasi dengan visi negara pintar melalui transformasi digital. Mesyuarat yang diadakan dalam format hybrid itu dipengerusikan bersama oleh Tuan Yang Terutama John Carlo Giorgetta, Menteri Pembangunan Ekonomi dan Tuan Yang Terutama Vittorio Colao, Menteri Inovasi Teknologi dan Peralihan Digital Itali. Mesyuarat dihadiri oleh para menteri dari negara-negara anggota G20, perwakilan-perwakilan pertubuhan antarabangsa. Negara Brunei Darussalam diundang dalam kapasitinya sebagai pengerusi ASEAN bagi tahun 2021. Kementerian Pendidikan berusaha melengkapkan para graduan ke arah masa depan digital selaras dengan Pelan Induk Ekonomi Digital Negara. Program pembelajaran juga dirangka dengan menumpukan pada teknologi-teknologi baharu terutama dalam bidang-bidang kepintaran buatan, robotik, data analitik dan data sains di institusi-institusi pengajian tinggi di negara Brunei Darussalam. Semasa mesyuarat G20 bagi Menteri-Menteri Penyelidikan, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan menjelaskan ASEAN juga memberi penekanan terhadap kemahiran abad 21 dalam usaha ASEAN ke arah transformasi digital. Mesyuarat dihadiri oleh perwakilan dalam penyelidikan dan pengajian tinggi anggota G20 termasuk Australia, Kanada, Jerman, Jepun, Persekutuan Rusia, Republik Korea, United Kingdom dan Amerika Syarikat. Juga menyertai Singapura, Sepanyol dan Belanda sebagai tetamu khas mesyuarat G20. Berikutan langkah-langkah pengawalan COVID-19 yang diperketatkan semula, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dalam siaran akhbarnya memaklumkan penutupan beberapa premis. Bagi premis-premis makanan termasuk restoran, kedai makan, kedai minum, kafe, food court, gerai makan dan seumpamanya adalah tidak dibenarkan untuk menyajikan makanan secara dine-in dan hanya dibenarkan menyediakan makanan untuk dibawa pulang dan delivery sahaja bermula hari Sabtu 7 Ogos sehingga ke satu masa yang akan dimaklumkan kemudian. Pasar, tamu dan gerai di bawah kawalan Jabatan-Jabatan Daerah dan Jabatan-Jabatan Bandaran adalah masih dibenarkan untuk beroperasi dengan mematuhi garis panduan dan prosedur operasi standard SOP yang berjalan pada masa ini. Tamu mingguan Kompleks Pasar Neka dan tamu tutung yang beroperasi setiap hari Khamis dan Ahad adalah ditutup bermula Khamis 12 Ogos. Premis-premis establishment kesihatan dan kecantikan seperti gimnasium, salon kecantikan, kedai gunting rambut, spa dan perkhidmatan urut adalah ditutup bermula Sabtu 7 Ogos. Manakala semua aktiviti program Bandar Kucheriya termasuk aktiviti berjajah adalah ditangguhkan bermula Ahad 8 Ogos. Semua pawagam di negara ini adalah tidak dibenarkan untuk menjalankan operasi perniagaan bermula hari Sabtu 7 Ogos. Sementara, aktiviti bagi mengadakan hiburan awam di bawah kawalan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri termasuk pameran jualan, bazar atau expo adalah tidak dibenarkan bermula Sabtu 7 Ogos 2021 sehingga ke satu masa yang akan dimaklumkan kemudian.
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri juga mengingatkan pemilik, pengusaha atau penjajah termasuk para pengunjung, premis-premis makanan, pasar-pasar, tamu-tamu dan gerai-gerai untuk memberikan kerjasama dengan mematuhi arahan-arahan serta nasihat-nasihat termasuk garis panduan dan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan oleh pihak kerajaan dari semasa ke semasa. Mana-mana pihak yang tidak mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan boleh dikenakan tindakan undang-undang di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Sementara itu, berikutan penemuan kes baharu jangkitan COVID-19 di negara ini, para pengusaha dan peniaga premis-premis perniagaan makanan dan minuman menutup sementara penyajian makanan dan minuman di premis masing-masing selama 2 minggu. Tinjauan kru RTB di beberapa buah restoran dan kedai makan mendapati para pengusaha dan peniaga makanan dan minuman mematuhi ketetapan yang dibuat oleh pihak kerajaan. Langkah tersebut adalah bagi mempertingkatkan lagi langkah-langkah membendung penularan COVID-19 di negara ini dan demi kesejahteraan serta keselamatan orang awam.